Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. نبي الرحمة وشفيع الأمة، البدر الدجى والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأكرمنا بنعمة الإسلام، وفضلنا على كثير من الأمم. Yang dirahmati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli kuasa Masjid Darul Hijrah, Tuan Pemuda Muslimah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi sekalian, para dayuhur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, marilah sama-sama dia pertamanya dan buat selama-lamanya kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam ini dengan nikmat, dengan rahmat, dengan izinnya, maka kita dipilih oleh Allah untuk hadir sembahyang berjemaah, mendapat kelebihan
yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafduluni salatul fardi bisabai wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri, diberi kelebihan 27 kali ganda pahalanya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita meneruskan lagi tazkirah dan peringatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memperingatkan manusia, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh merebut kelebihan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba nak buat kebaikan. Walaupun dengan hanya kita mari masjid, kita bersihkan tandas, kita buang tahi cicak, kita tolong susu selipar, kita buang sampah. Maka dengan kebaikan-kebaikan inilah, dengan niat hati yang tulus ikhlas, menyebabkan rahmat Allah bersama kita. Tidakkah Allah berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir dan dekat bagi orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Justru itulah orang yang alih dungi di jalanan syurga tempatnya. Walaupun amalan tak banyak, tapi ada jiwa nak buat kebaikan. Dan kita yakin kita hadir pada malam ni, apa yang kita buat hari ni, moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan kita juga dengan rahmat itu untuk melayakkan kita ke syurga-Nya insya-Allah. Dan kita menyahut seruan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik percakapan dan perbuatannya daripada orang-orang yang mengajak manusia itu balik pada Allah, wa amila salihat, kemudian dia sendiri beramal dengan amal yang soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengaku dia kalangan orang yang menyerahkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau boleh kita sentiasa minta dengan Allah Taala, apa yang kita ucap minta Allah jadikan itulah yang kita perbuat. Apa yang kita tulis status di Facebook, itulah yang kita buat. Bukan hanya menulis, mengajak, tetapi kita juga melaksanakannya. Di sini kadang-kadang apa yang kita sebut, yang kita baca, yang kita tazkirahkan orang, menjentik hati orang, ketika mana kita sendiri beramal dengan perkara itu. Kita sendiri yang buat, insya-Allah orang yang mendengar akan lentur hatinya, jinak hati dan jiwanya. Kenapa? Apa yang kita ucap, itu yang kita perbuat. Dan Allah sentiasa memberikan ingatan, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah Ta'ala, adakah kamu mengajak orang buat kebaikan? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Tiba-tiba kalau lupa kepada diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu baca Quran. Ini lagi berat. Orang alim, orang ulama, orang hafal Quran, kita lagi bebanang kita berat. Kerana kita tahu, tapi bila kita bermaksiat, kita buat dosa besar dosa dia. Orang yang jahil dia tak tahu, dia dalam dosa, dalam maksiat kerana kejahilan dia. Sekali dia bertaubat, Allah ampun dosa dia. Orang kafir lagi lah. Kita tengok orang kafir macam ni, sekali dia bersyahadah, dia macam bayi yang baru dilahirkan. Bayi baru lahir, Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak hak beranak ni, bayi yang baru lahir ni, seumpama kain yang putih, bersih dia. Fa abawahu, maka ayahnya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nak jadi dia ni Yahudi, Nasrani, Majusi, dia kain putih yang bersih. Lepas tu budak-budak mati umur sebelum akhir balik, dipanggil anak-anak syurga. Siapa yang anak dia meninggal masa kecil dalam kandungan,
ketika melahirkan anak itu menunggu kita di pintu syurga. Masya Allah. Ya, apa tu kita Nabi SAW ni buat baik kepada budak-budak. Nabi suka main kanak-kanak, memuliakan mereka. Ya, kalau kita pergi negara Arab, saya pernah duduk di Yaman, di negara Arab ni, budak-budak dia selalu dicium tangan, kerana bagi dia budak-budak ni ahli syurga semuanya. Bukan kata kita orang Islam, anak-anak orang bukan Islam, orang kafir, anak dia mati sebelum akhir balik syurga dia. Itu ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang kafir kekufuran dia, sekali dia bersyahadah, dia umpama bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan kita orang Islam yang sudah berzaman, kita lahir daripada perut mak kita, tiba-tiba ayah kita pergi daftar JPN, Islam ditulis pada IC kita, Islam baka dan keturunan. Kita tahu tentang agama kita, tapi kita sendiri yang langgar tentang ajaran agama kita, maka dahsyat lagi azab Allah Subhanahu wa taala. Batu malam ni insya-Allah sama-sama kita beri peringatan. Saya yang menyampaikan untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Moga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni insya-Allah di antara tazkirah, ya, kita baca kisah lah. Ya, siri-siri tazkirah kita ni, malam ni kita nak baca satu kisah yang pelik tapi kisah yang benar. Kisah yang pelik tapi kisah yang betul, yang benar. Di antara juga salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, kita cinta Nabi ni bukan hanya di bulan Maulidur Rasul, tapi kecintaan kepada Nabi SAW kewajiban bagi orang beriman. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mati tak lagi yang boleh beri syafaat pada kita satu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, antara amalan sunnah yang jangan kita tinggal, setiap hari pastikan ada selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Selain istighfar, selain baca Quran, selain zikrullah, selain bersedekah, sembahyang duha, sembahyang tahajud, berpuasa, berwudu, sembahyang berjemaah, selawat kepada Nabi SAW jangan kita tinggalkan. Jadi malam ni kita nak baca satu kisah yang menarik. Mukjizat Nabi ni, ada ulama kata ada 1000. Banyak mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila kita baca satu-satu kita nampak banyaknya mukjizat yang ada pada diri Nabi SAW. Nabi naik malam Isra wa Mi'raj tanpa pakai oksigen, naik sampai langit yang ketujuh. Itu mukjizat. Peristiwa Isra wa Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita nak baca satu kisah yang benar tapi pelik dan menarik, yang dinamakan kisah dia dipanggil Dog yang beriman. Dog ni binatang. Ya, dog ni adalah binatang. Kalau kita panggil kok, dia macam biawak, tapi biawak di padang pasir. Ya, di padang pasir ni ada biawak juga. Kalau kita kok dalam baru, ya, tempat-tempat kita ni biawak di situ. Di negara Arab, di padang pasir itu ada binatang namanya dog. Kisah dog yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, bahwa Al-Baihaqi menceritakan daripada Abu Mansur Ahmad bin Ali daripada daerah Namin di Baihaq mengenai kisah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama-sama dengan sekumpulan para sahabat. Nabi tengah jalan dengan sahabat dia. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui daripada Bani Sulaim di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah Nabi duduk jalan dengan sahabat, mari seorang Badui.
Siapa Arab Badui ni? Orang Badui ni orang pedalaman. Ya, kalau kita tengok orang Arab Badui ni memang dia tak mandi, pakaian tahu dah, tengok debu pakai habis ni. Orang Badui dia lain dengan kita. Ya, orang duduk pedalaman yang tidak terdedah dengan dunia. Ya, dalam kerangka dia saja. Kalau kita kau orang curuk dalam hutang sana lah. Ya, jadi mari tiba-tiba ni mari seorang Arab Badui ni daripada Bani Sulaim duduk di depan Nabi SAW. Lalu dia bawa dok. Dok ni lah bewok. Orang kata kalau kita kat bewok lah, tapi bewok di padang pasir. Mari jumpa di depan Nabi SAW. Lalu dia bercadang. Pada ikutnya dok yang dia tangkap ni, dia nak bakar lah haiwan ni untuk dimakan. Hari ni dok ni orang jual minyak dok. Macam-macam orang buat produk daripada dok ni. Lalu melihat ramai yang berjalan, beliau tertarik dan mendekati dan bertanya siapakah yang sedang mengiringi mereka. Menunjukkan Nabi SAW ni dia tak jalan seorang, sahabat dua eskort dia bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan para sahabat begitu berbangga, begitu mencintai. Kalau tak jumpa Nabi sehari, kerinduan seumpama setahun. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ni hidup zaman Nabi SAW, tapi sehari tak jumpa, seolah kerinduan itu seolah setahun lama tak jumpa. Jadi bila Nabi jalan ni, mereka pakak-pakak eskort mengiringi Nabi SAW. Lalu Badui kata, siapa dia lah hak tu eskort ni, ramah-ramah. Hak siapa dia ni, special sangat ni tengah ni. Lalu diberitahu bahawa yang diiringi itu ialah Rasulullah SAW. Lalu si Badui ini pergi dekat dengan Nabi SAW. Lalu dia berkata, demi Tuhan Lata dan Uzza. Dia musyrikin Mekah dulu, dia ada nama Tuhan yang dia sembah. Nama dia Lata, Uzza. Tuhan Lata dan Tuhan Uzza ni adalah nama Tuhan yang ketika Rasulullah diutuskan kepada musyrikin Mekah, itulah Tuhan yang disembah. Bukan mudah tuan-tuan nak ubah perangai orang Arab ni. Orang Arab tak adalah bahasa yang paling keras sifat dia, sikap dia, sehingga kita baca Allah Ta'ala nak haramkan Arab 2-3 kali penurunan ayat Quran. Tadarruj, beransur-ansur, nak boleh ke haram ke Arab. Arab ni jadi macam minuman. Kita pergi rumah orang tak air kopi, air teh. Orang Arab, kita pergi rumah dia, pergi mari-mari, air Arab ni gitulah umpamanya. Lupa ke akal. Dalam dapur, dalam rumah orang tamu, stok Arab ni begitu, bergalang-galang. Islam datang nak haramkan Arab ni. Tadarruj, beransur-ansur. Bukan mari haram terus. Quran turun ayat 2-3 kali penurunan. Ini Islam aja. Sebab tu kita dalam kehidupan kita, kalau kita nak berubah pun kena perlahan-lahan. Yo, tengah dalam dosa, dalam maksiat, nak berubah serentak, biasanya tak tahan lama. Yo, dia kena slow-slow, perlahan-lahan. Kita nak tegur orang pun bukan pakai main tegur marah kita, tidak. Ada uslub berdakwah, ada cara yang diajar dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala kata, ajak seluruh manusia itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Ya, dengan kamu bercakap, dengan tunjukkan contoh-contoh yang baik, dan berdebatlah, berbualah, berbicaralah dengan mereka, berhujahlah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul dan kamu benar, sila nyatakan dalil kamu. Ini Quran ajar kita. Yo, maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah payahnya Nabi SAW nak dakwah zaman dia dulu. Nak banding zaman kita ni, kita nak berdakwah, tulis satu status di Facebook pun, alhamdulillah, boleh dah kita ajak orang. Itu dakwah kita. Kita dengar kuliah, kita share pun, itu dah dakwah kita. Yo, bayangkan di zaman Nabi SAW, orang sembah Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Ni Tuhan dia. Lalu
Dia berkata, Badui tadi ni, Badui daripada Ummu Sulaim ni, Bani Sulaim ni, dia kata, demi Tuhan Lata dan Uzza, yakni dia bersumpah dengan nama Tuhan dia, tiadalah sesuatu yang terdapat di alam ini. Kata dia, demi, kalau kita demi Allah sumpah ni, demi Tuhan Lata dan demi Tuhan Uzza, tidak adalah sesuatu di dunia ni, di alam ini, orang yang paling aku benci, kata Badui ni, melainkan kamu, wahai Muhammad. Dia tunjukkan Nabi ni. Bila orang bagi tahu hak eskok ni, hak tengah ni Nabi SAW, dia pergi demi Tuhan Lata dan demi Tuhan Uzza. Nak mentaukidkan, nak menguatkan kebencian dia kepada Nabi SAW. Lepas tu kita baca sirah ni, Masya Allah, lama mana orang nak bunuh Nabi. Macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tapa adik dia, cari Nabi nak bunuh. Tapi dia berubah dengan hanya beberapa kalimah ayat Quran, dengan beberapa ayat daripada surah Taha. Subhanallah. Yahudi yang nak bunuh Nabi boleh memeluk Islam, tapi lagu mana cara dia? Kita tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kemarahan manusia. Atau antara mukjizat Nabi ni, sifat rahmat dia, kemaafan dia mendahului sifat amarah dia. Kita ni kalau kena jentik, kena ni naik ngerah lalu, naik ngerah selalu, naik nak marah lalu ni, rasa gerak bila orang buat satu perkara pada kita. Tapi tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang disebut dalam Quran, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan yang dihalakan kepada kamu dengan cara yang paling baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu jadilah macam pokok yang penuh dengan buah-buah yang sudah masak, buah yang manis. Orang ambil batu, orang pelekor batu ke pokok, tetapi kamu menggugurkan buah-buah yang manis. Jadilah seumpama itu. Dengan sebab itulah orang bukan Islam masuk Islam, dan dengan sebab itulah kamu melihat Islam itu dipandang agama yang begitu rahmat, membawa rahmat kepada seluruh manusia. Jadi ketika mana Badui ni mari jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, di alam ini, di dunia ini, tidak ada orang dan makhluk yang paling aku benci melainkan kamu, wahai Muhammad. Depan Nabi, depan sahabat. Lalu ia berkata, kalaulah tidak kerana kaumku memanggilku dengan panggilan yang tergesa-gesa, tentu sudah aku memenggal kepalamu. Lalu aku dapat menggembirakan hatiku dan hati semua manusia yang berkulit hitam, putih dan merah serta selainnya. Lalu dia kata apa? Dia ni, orang Badui ni, kaum dia panggil dia. Jadi kalau aku ni tak gaduh ni, aku penggal kepada kamu, wahai Muhammad, dan menyebabkan semua makhluk di alam ini bergembira. Kulit putih, kulit hitam, kulit merah pun suka kalau kamu mati. Maknanya benci dia ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bangkit. Sayyidina Umar pun bangun. Sayyidina Umar ni, waktu sahabat-sahabat Nabi ni, ada yang lembut, ada yang tunjuk izzah Islam. Sebab tu kita lihat karakter kalau kita berkawan, kawan-kawan kita ni bukan semua jadi lembut belaka, ada hak belakang. Bahkan dalam hadis disebut, Inna Allah yansurkum hazad din bi rajulin fajir. Kadang-kadang Allah menjadikan orang yang tolong kamu ni di kalangan lelaki yang jahat. Ketika mana orang yang baik tidak sanggup berjihad di dalam agama Allah, orang yang baik-baik takutkan kematian, takutkan peperangan, Allah jadikan orang jahat mari tolong agama Islam ni. Ini tuan-tuan, Nabi sebut Allah Ta'ala tukar. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum 'an dinihi. Orang beriman,
siapa di kalangan kamu yang murtad, kamu berpaling daripada agama Allah, fasawfa yatillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Sebab tu kalau kita ni tak tolong agama Allah, kalau kita ni tak memperkasakan agama Allah Ta'ala, agama Allah tak akan luak sedikit pun. Bahkan Allah Ta'ala akan ganti dengan orang lain. Tuhan ganti orang lain. Kita ni tak ada apa-apa pun. Kalau pun kita ni tak berjuang untuk meninggikan agama Allah Ta'ala, tidaklah sedikit pun mengurangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pun manusia seluruhnya memperjuangkan agama Allah pun tidak menguatkan Allah Ta'ala, dia tetap dengan keesaan dia. Tapi kita kena ingat, bila mana kita menjauhkan diri daripada agama Allah, Allah ganti dengan orang lain. Kamu tak minat dengan agama, kamu tak minat dengan kerja-kerja kebajikan, Allah buat mari orang lain. Allah boleh balik hati sesiapa pun saja. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Umar Al-Khattab bangkit. Saya nak Umar kamu, ini sahabat, ni karakter dia panggil. Ya, waktu kita baca keunikan Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 bila Rasulullah SAW wafat, yang ganti Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar digelar Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar ni pun tak lama, 2 tahun lebih meninggal dunia. Bangkit Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lama sikit, 8 tahun dia memerintah. Zaman dia besar kerajaan Islam. Lepas Sayyidina Umar naik Osman, lepas tu Sayyidina Ali. 3 watak ni, 4 watak ni watak yang berbeza. Lepas tu kita tak boleh nak pilih kawan kita ni sama gini, tidak. Allah jadikan itu sifat manusia. Ya, apatah lagi dalam kita duduk di mana-mana tempat dan organisasi. Ya, itu seni yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar bangkit dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar aku pancung kepada dia. Ni orang baik. Ya, wahai Rasulullah, biar saya pancung kepala si badui ini yang kurang ajar ni. Sayyidina Umar dia cakap banyak, dia pedang lalu nak pancung lalu. Lalu Nabi SAW dengan tenang menjawab permintaan Sayyidina Umar. Wahai Umar, kata Nabi SAW, tidakkah engkau tahu bahawa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi Nabi? Subhanallah. Tengok jawapan Nabi. Betul dah, memang ada ketika kita kena kasar, tapi Rasulullah ni tetap memberi ingatan dan pengajaran. Ya, kata Nabi SAW, Umar, tidakkah kamu perasan orang yang sifatnya lemah lembut itu hampir-hampir diangkat menjadi Nabi? Rasulullah tunjuk ni di antaranya, kata ulama, pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni orang lembut, ya, orang baik, baca Quran sikit menangis, subhanallah. Ya, ni sahabat-sahabat Nabi karakter. Waktu pada malam Isra wa Mi'raj, ketika Nabi dibelah dadanya, dibasuh jantung hatinya, dicelup dalam air Zam-Zam 3 kali celupan. Sehingga air Zam-Zam kali pertama celup hitam, kali kedua hitam lagi, kali ketiga bau putih bersih. Lepas dimasuk jantung hati Nabi dengan dada Nabi, dimasukkan di dalam dada Nabi ni sifat hilman, sifat lemah lembut, sifat lemah lembut. Ya, ada tempat kita kena tunjuk izzah kita, dan ada tempat kita kena tunjuk hikmah kita. Kena berlemah lembut. Kerana sifat lemah lembut ni hampir-hampir, kata Nabi SAW, diangkat seseorang itu menjadi Nabi, menunjukkan dia sifat yang sangat mulia. Ya, lepas tu orang yang kuat, kata Nabi, bukan orang yang boleh mengalahkan musuh ketika kamu berperang, tetapi orang yang boleh menahan amarahnya. Ketika kita marah, kita boleh tahan, itu orang yang menang. Orang yang dah tak tahan sabar, dia ikut emosi dan nafsu dia, ni orang yang kalah. Ya, kita ada masalah, kawan kita dah main marah lah, tapi kita tenang je.
Orang buat ke kita, kita boleh sabar. Kata Nabi SAW, inilah orang yang menang. Ini orang yang sebenarnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila Nabi sebut pada Sayyidina Umar ni, orang tengah marah, dia tak ada syarah panjang, dia tanya satu soalan je. Nabi beri satu buah je. Hei Umar, tidakkah kamu tahu bahawa orang yang lemah lembut hampir-hampir diangkat menjadi Nabi? Senyap Sayyidina Umar. Habis kena satu ayat, senyap dia. Lalu kata Nabi SAW kepada si Badui tadi, apakah yang menyebabkan engkau berkata demikian? Kamu nak penggal kepala Nabi ni, kamu bersumpah dengan Tuhan Lata dan Uzza untuk membunuh Nabi SAW, makhluk yang paling benci di alam ini. Nabi tanya dia, apa yang menyebabkan kamu kata begitu? Sepatutnya engkau menghormatiku, kata Nabi, ketika mana aku bersama dengan para sahabatku ini. Lalu Arab Badui tersebut tidak mengalah, bahkan sebaliknya dia berkata, demi Tuhan Lata dan demi Tuhan Uzza, kata Badui ini, aku tidak akan beriman kepada kamu, wahai Muhammad, sehinggalah Tok yang hina ini, dia pegang Tok tadi kan, aku tak akan beriman pada kamu sehingga binatang Tok ini beriman kepada kamu. Ya buah itu. Lalu katanya, sambil dia bawa keluar Tok yang dia takat tadi tu, bewak pasir ini dicampur depan Nabi. Lagi Tok ni tak beriman pada kamu, demi Tuhan Lata dan Uzza, aku tak akan beriman pada kamu. Lalu Nabi SAW memanggil Tok itu. Ini mukjizat ni. Rasulullah SAW panggil Tok itu. Ya, di antara mukjizat Nabi ni banyak. Nabi boleh bercakap dengan pokok. Nabi nak qada hajat, nak buang air besar, nak buang air kecil, dalam musafir, Nabi berhenti, pokok bergerak mari, pokok lindung Nabi. Lalu Nabi buang air besar, qada hajat, najis Nabi akan ditelan oleh bumi. Itu mukjizat. Ya, Rasulullah mendengar tangisan batang kurma ketika mana tidak digunakan lagi menjadi mimbar khutbah Nabi SAW. Dan ketika ni Nabi SAW ni memanggil Tok. Mukjizat Nabi ni, di antara 1000 mukjizat Nabi itu antaranya. Nabi pegang pasir, ya, pasir yang Nabi pegang tiba-tiba bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mukjizat. Ayo, tangan Nabi boleh membelah bulan. Itu mukjizat Nabi SAW. Sehingga ramai mana hari ni ahli-ahli yang mengkaji tentang bulan. Orang kafir, orang tak beriman, tapi dia orang berilmu. Dia mengkaji tentang bulan, dia baca Quran. Betul, di tengah-tengah bulan itu ada kesan belahan, ada kesan bercantum. Lalu mereka beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tangan Nabi mengalirnya air. Banyak ni, mukjizat tangan Nabi saja banyak. Nabi pegang lapuk susu ketika peristiwa hijratul Rasul daripada Mekah ke Madinah. Nabi hijrah, Allah takdir, Allah Ta'ala buat Isra dan Mi'raj ni naik buruk lah, satu malam saja, balik malam yang sama. Tapi hijrah Tuhan tak buat, Tuhan tak lipat bumi. Nabi langkah satu langkah sampai ke Madinah. Tuhan buat Nabi jalan kaki. Bila jalan kaki ni singgah di banyak tempat. Antaranya Nabi singgah di perkampungan Bani Ma'bad. Nabi singgah, kambing kering lagi, nak minum apa tak ada. Lalu kata Rasulullah SAW, ayo izinkan saya pegang lapuk susu kambing ni. Tuan kambing kata silakan. Nabi ambil tangan dia, Nabi letak bawah lapuk susu kambing. Tiba-tiba penuh susu kambing, penuh lapuk susu ni. Kambing jadi gemuk, diperah, diminum tak habis-habis. Nabi pergi satu perkampungan Islam, beriman pada Allah. Itu tujuan mukjizat Nabi SAW. Bukan saja-saja dengan mukjizat ini hamba-Nya beriman pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, ketika mana Nabi SAW memanggil Tok ni, Nabi panggil Tok ni, lalu tiba-tiba Tok itu menjawab panggilan Nabi SAW dengan panggilan, dengan jawapan daripada bahasa Arab yang begitu fasih, yang difahami oleh semua yang ada, termasuk si Badui tadi. Dia pun faham. Tok itu menjawab panggilan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bertanya Tok itu. Nabi tanya dia,
kepada siapakah engkau beriman? Kan dia kata tadi, aku tak akan beriman pada kamu wahai Muhammad. Dia campur dok sehingga dok ini beriman pada kamu. Lalu Nabi tanya dia, hei dok, kepada siapa kamu beriman? Tanya Nabi SAW. Tiba-tiba dok itu bercakap, lalu ia menjawab, dan jawapannya itu didengar oleh semua sahabat, termasuk si Badui ini. Sesungguhnya kata dok itu, saya beriman kepada Tuhan yang di langit itu arasnya. Tuhan yang di langit itu arasnya, dan di bumi ini adalah kekuasaannya, dan di lautan itu jalannya, dan di syurga itu rahmatnya, dan di dalam neraka itu adalah merupakan azabnya. Ni tiba-tiba Dok bercakap. Lalu tanya lagi Nabi SAW, hei Dok, siapakah aku? Nabi tanya Dok, aku ni siapa? Lalu jawab Dok ini, biawak ni pada masa ini kata, Tuhan adalah Rasulullah SAW. Tuhan adalah utusan Allah yang memiliki sekalian alam ini. Amatlah beruntung orang yang mendukung perjuangan Tuhan, dan binasalah orang-orang yang mendustakan perjuangan Tuhan. Subhanallah. Ini Dok ni beriman. Allah jadikan Dok ni bercakap. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kebesaran mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan dan macam Allah sekalian, panjang lagi kisahnya, kita sambung dulu malam esok insya-Allah. Cerita yang menarik, ya, yang kalau kita baca insya-Allah menambahkan yakin kita, iman kita, cinta kita, yakin kepada Allah, ya, yakin kepada mukjizat Nabi SAW. Tengok akhlak Nabi macam mana berdepan dengan Nabi SAW. Binatang pun tahu syurga itu rahmat Allah. Binatang tahu neraka itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal wahidul ahad, al-fadlus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ard, ya Muhyi ya Mumit, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Sami, Ya Rabbi dari pengetahuan maksud manusia. Tetapi Engkau, Ya Rabb, Maha mengetahui kehinaan diri kami, betapa besarnya kezaliman kami, betapa besarnya dosa-dosa yang telah kami lakukan. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shirara. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, gantikanlah rahim yang kami tumpangi ibu kami itu 9 bulan 10 hari dengan syurga Firdausmu. Rahim itu dengan asma'ul husna, dengan nama-namamu yang mulia ya Rabb. Maka gantilah dengan ia sebaik-baik tempat di dalam syurgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gugurkanlah dosa ibu kami sebagaimana Engkau menggugurkan darahnya di saat melahirkan kami, sebagaimana Engkau menjatuhkan air mata kesakitannya di saat melahirkan kami. Ampunlah dosa ibu kami itu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gantilah setiap titik susu yang kami minum daripada ibu kami dengan kebajikan, dengan susu daripada syurga-Mu ya Rabb. Ampun dosa-dosa kami ya Rabb terhadap ibu kami, kekasaran kami, keabaian kami. Maafkan kesilapan-kesilapan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa ayah kami. Jadikanlah setiap titik peluhnya membesarkan kami, menafkahi kami dan mendidik kami. Semuanya itu amal kebajikan dan soleh wa ayah kami. Tempatkan ia dalam syurga Firdausmu. Beri peluang kami berbakti kepada orang tua kami. Jadikan kami anak soleh dan solehah yang sentiasa mendoakan ibu dan ayah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan hidup yang bersama-sama kami membimbing kami ke syurga-Mu. Kurniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kurniakanlah kepada kami keluarga, rumah tangga syurga sebelum syurga. Rahmati keluarga kami, buka pintu hati keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, adik-beradik kami, zuriat keturunan kami. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, maafkan kami kesilapan kami dalam mendidik keluarga kami dengan agama-Mu, kejahilan kami dalam agama-Mu, kesibukan kami terhadap dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab dan amanah kami. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, himpunkan kami semua dalam syurga-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaum kami, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.